Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ustaz, saya tak pernah faham Ustaz, boleh tolong explain sikit? Boleh, yang ni dibenarkan pada syarak. Yang ketiga, dia tanya dengan dia tanya, dia dah faham dah dan dia dah tahu dah. Cuma dia nak kawan dia pun tahu juga. Faham dah ni? Dia dah tahu dah pasal hukum tu. Ustaz, boleh tak cerita kepada kami hukum tu? Dia tahu dah hukum tu, tapi dia nak kawan dia pun tumpang ilmu tu. Maka ini pun dibenarkan pada syarak. Yang keempat, dia tanya pasal apa? Dia nak test ustaz tu. Tahu ke tak tahu? Tak ada tanya merepek-repek entah apa-apa dia tanya. Salli ala sayyidina. Maka tuan-tuan, yang ni tak dibenarkan pada syarak. Yang kelima tuan-tuan, dia tanya pasal apa? Dia tanya dalam keadaan dia tak mau buat. Dia tanya tu purposely tak mau buat. Faham tak sebab? Dia harap dia buat satu benda, kemudian dia tanya, dia harap ustaz tu kata boleh dia buat tu, walhal dalam hukum tak boleh. Assalamualaikum ustaz, saya masuk yang ni ustaz, boleh tak ustaz? Ustaz kata apa? Tak boleh tu, haram. Tadi kata apa? Tak boleh pakai ustaz ni. Orang nak cari ustaz lain pula, telefon ustaz ni boleh, yang ni boleh pakai tak? Yang ni boleh buat tak ustaz? Ustaz tu kata apa? Nampak berlaku khilaf di kalangan umat. Ustaz ni kira macam boleh pakai sikit. Telefon ustaz ketiga, ustaz yang ni benda ni boleh masuk ustaz, boleh buat tak ustaz? Dia kata, boleh lah, aku pun masuk juga, 30,000 aku masuk. Dia kata, ustaz ni boleh pakai. Dia cari tu satu benda yang sama ada dia nak buat ataupun dengan harapan dapat jawapan yang dia tak payah buat. Macam berlaku pada Bani Israel zaman Nabi Musa AS, bila Nabi Musa suruh pergi cari seekor lembu. Allah suruh cari lembu ya. Kesnya tuan-tuan, mereka bunuh orang tu. Bila mereka bunuh orang tu, mereka pretend kata mereka tak tahu siapa bunuh. Jadi Allah kata nak tahu pembunuh dia siapa, pergi cari seekor lembu sembelih. Dia punya sequence macam tu lah. Jadi bila cari sembelih tu, mereka ni tahu, mereka tahu satgi bila buat benda tu, satgi dia akan menyebabkan terbongkarlah rasa mereka. Maka mereka nak abang kata tak payah buat, tak patut sangat. Satgi nampak obvious sangat. Habis dia kata apa? Mereka bagi susah. Nabi Musa, ya lembu apa? Jangan tangkap betina. Lembu betina. Yalah Nabi Musa, lembu betina apa? Warna apa? Warna kuning ke, oranye ke, hijau ke, biru ke, lembu asap. Warna kuning-kuningan. Ada tanduk ke tak ada tanduk? Dia duk tanya tu pasal apa? Dia duk tanya tu dengan harapan Nabi Musa kata apa? Payah-payah tak payah. Payah-payah tak payah. Tapi dengan duk tanya tu menyebabkan dia makin susah. Akhirnya ada seekor saja lembu yang macam tu yang harganya ribuan dinar. Kena beli dah ada. Jadi tuan-tuan, tanya tu dengan tujuan untuk tak mau buat. Itu yang tidak dibenarkan pada syarak. Larangan dalam menyelidik ini, kata ulama, kemungkinan larangan yang diriwayatkan dalam hadis ini ialah banyaknya bertanya dan menyelidik itu dikhususkan pada zaman Rasulullah SAW. Justru banyak yang bertanya dan menyelidik akan perkara-perkara yang tidak dinyatakan hukumnya, lantaran diamnya Allah tentang satu hukum itu boleh menjadi penyebab turunnya hukum yang lebih keras, sama ada hukum wajib atau pengharaman. Jadi jangan tanya lebih-lebih. Bila Allah kata yang ni harus, Allah tak jatuh hukum wajib, Allah tak jatuh hukum haram, bila tak jatuh hukum itu, diam sudah, buat sudah, jangan tanya. Jangan tanya lebih. Takut lagi kalau tanya pada zaman tu turun kata apa? Wajib buat. Tu baru kalut. Haram buat, tu baru kalut. Jadi kalau benda-benda yang macam tu, duduk diam-diam sudah, buat pelan-pelan. Faham tak ni? Itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Firman Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Surah Al-Maidah ayat 101. Justru dalam hadis ini berkekal bersifat umum. Sebab kepada larangan tersebut adalah kerana banyak bertanya dan menyelidiki tanpa adanya keperluan kepada demikian mengandungi unsur-unsur pencarian sesuatu yang mendalam sifatnya dalam agama yang tidak disuruh oleh syariat dan perbuatan berlebih-lebih dalam sesuatu perkara yang menyebabkan yang sehingga melewati batasan. Nabi SAW bersabda, kamu biarkanlah aku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kamu, kerana sesungguhnya mereka yang sebelum kamu telah binasa. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Zaruni ma taraktukum fa innama ahlikal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim.
Nabi kata apa? Kamu biarkanlah aku dengan apa yang telah aku tinggalkan kepada kamu. Aku tinggal ni dah cukup-cukup dah. Kerana sesungguhnya mereka yang sebelum daripada kamu telah binasa mereka disebabkan banyaknya pertanyaan dan pertelingkahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Yang ni, jangan kamu bertanya-tanya tanpa perlu. Sabda Nabi SAW, halakal mutanatta'un, binasalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Pergi tanya benda-benda yang tak ada manfaat apa kat dia. Banyak soalan saya tuan-tuan, tiap-tiap hari masuk soalan macam-macam, beribu soalan. Ni saya nak beritahu tuan-tuan, lah ni mesej saya ada berapa lagi tak tengok, 6,619 lagi tak tengok tuan-tuan. Ni WhatsApp. Kadang-kadang tanya soalan-soalan tak apa-apa, merepet dia tanya tuan. Jadi saya biar soalan-soalan tu, saya tak jawab. Bila tak jawab tuan, dia mesej kat saya, tak apalah Ustaz, kecil hati saya, Ustaz mengabaikan. Saya kata apa? Tuan, saya dan 6,000 mesej ke, saya tak jawab. Aduh, Muslimat. Ada setengah dia tanya kat grup dia, personal pun dia tanya. Bila saya jawab kat grup, dia tak tengok. Bila saya baru ni dia mesej, saya cik hati dengan Ustaz tak jawab. Saya dah jawab kat grup tu, tengok kat sana. Oh, minta maaf Ustaz, saya telah bersangka buruk dengan Ustaz. Buatlah tuan-tuan Ustaz Simat. Kadang-kadang tanya bukan-bukan. Berjaga-jagalah kamu daripada perbuatan mencari-cari sesuatu yang mendalam sifatnya di dalam agama dan berlebih-lebihan dalam sesuatu urusan. Berjaga-jagalah kamu daripada perbuatan menyelidik tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, dan hendaklah kamu berpegang kepada apa yang telah dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Para sahabat telah menahan diri mereka daripada banyak bertanya kepada Nabi SAW, sehingga amatlah mengembirakan hati mereka seandainya ada Arab Badui, Arab dusun yang pi bertanya kepada Nabi SAW, sehingga Nabi pun menjawab dan mereka pun dapat menumpang soalan dan jawapan tersebut. Dia pun punya takut nak tanya Nabi SAW, risau. Sampai kalau ada orang Arab Badui mai, orang Badui ni dia mai, dia ni tak ada, dia panggil apa, macam protokol dia. Rasulullah nak tanya saja ni, oh para sahabat seronok pasal apa? Nak tumpang soalan ni jawapan tu. Dan di antara perbuatan menyelidik tentang suatu perkara yang tidak perlu ialah menyelidik tentang perkara-perkara gaib yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya dan tidak dijelaskan kaifiat dia, lantaran dia akan menyebabkan kehairanan dan syak wasangka serta berkemungkinan menjurus kepada pendustaan terhadap perkara-perkara gaib itu. Ibn Sa'd berkata, tidak boleh bertafakur tentang pencipta dan tidak juga tentang makhluk mengenai perkara yang mereka belum dengar, seolah-olah bertanya dalam hubungannya dengan firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Bagaimana benda ni bertasbih kepada Allah? Allah telah beritahu bahawa tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, maka Allah menjadikan cara tasbih mereka sebagaimana dikehendaki olehnya. Kita dengar batu-batu bertasbih kepada Allah. Tasbih batu tu macam mana? Kira subhanallah, subhanallah, subhanallah ke? La ilallah ke? Allah kata tasbih sudahlah, lagu mana dia caralah. Nanti dekat dalam kubur nanti ni macam mana kalau kami ni mati lagu tu, kalau kami ni mati lagu tu, dia pergi dalam kubur tu dah, kalau kubur tu macam mana? Dak kata luas berapa kilometer? Dia tanya begitu. Kalau kata pintu tu macam mana? Pintu yang pergi nampak syurga tu, pintu tu boleh buka ke boleh tutup ke? Dan yang kata angin tu dia main macam mana? Nampak warna ke? Bau dia warna. Tuan-tuan, jangan benda gaib ni jangan pergi terlampau sangat, sampai menyebabkan tentang kita meninggalkan benda yang sepatutnya kita tumpu, tapi kita tumpu benda yang tak sepatutnya, yang menyebabkan kita mengabaikan benda-benda yang difardukan kepada kita dan kita disunatkan kepada kita untuk kita mengetahuinya. Maka syaitan pun waktu tu akan ambil peranan. Datanglah syaitan seseorang daripada kamu dengan berkata, siapakah yang mencipta ini? Siapakah yang mencipta ini? Orang yang nak tahu sangat tu syaitan akan baik dah. Hang tanyalah ni, yang ni siapa buat ni? Hang tanyalah yang ni siapa buat tu? Hang tanya ni angin siapa buat? Dia tanya sampai apa? Sehingga dia bertanya, siapakah yang telah mencipta Tuhan kamu? Dia pergi sampai macam tu. Maka jika pertanyaan itu ditanya oleh syaitan itu, hendaklah berlindung dengan Allah dan mengusirnya. Tuan-tuan, faham dan tuan-tuan, hadis ni menceritakan tentang banyak perkara tadi ni. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita. Kalau tak dapat manfaat banyak-banyak sangat pun tuan-tuan, satu benda aja, tolong jaga semayang kita. Tolong jaga benda-benda fardu. Dua benda yang paling penting yang kita nak bincang, yang kita nak ambil pengajaran. Yang pertama dia tuan-tuan, yang benda amalan fardu tolong bersungguh-sungguh untuk buat. Sungguh-sungguh untuk buat.
Dan benda yang diharamkan oleh Allah, tolong jangan buat dengan kita letak border siap-siap sebelum sampai kepada yang haram dengan yang syubhah. Bila sampai benda ragu, kita rasa macam doubt, kita rasa macam boleh tak boleh, waktu tu kita tinggalkanlah.